soalan ni ya. Jadi yang bahagian B kita fokus hari ni, cara untuk jawab bahagian B. Okay, jadi kita tengok balik format ya, format dalam sains komputer ini. Okay, kalau untuk bahagian B, okay, respon terbuka 4 soalan. Kita ada 4 soalan, jadi bilangan untuk bahagian A 1 hingga 20. Untuk bahagian B sebenarnya dia punya penomboran dia 1 hingga 4. Jadi kalau soalan 1 tu biasanya 15 markah, soalan 2 15 markah, soalan 3 10 markah, soalan 4 tu 10 markah. Okay, jadi yang ni dia merangkumi 50 markah. Okay, kita tengok soalan PPT yang cikgu bagi hari tu. Okay, yang ni soalannya. Okay, dia bagi jadual dan ditunjukkan di sini. Jadual menunjukkan perbezaan undang-undang cyber di 4 buah negara. Jadi dia nyatakan nama negara dia sebagai PQRS sahaja. Dia tak nyatakan P tu negara apa ya. Jadi dia punya penubuhan undang-undang cyber dia sama ada atau tiada. Kawalan terhadap media sosial dengan World International Property Organization ataupun kita panggil WOIP. Ya, yang lain ni mungkin awak tahu, ni mungkin awak tahu, ni mungkin awak tahu. Cuma yang ni mungkin ada beberapa murid ya yang tak tahu WOIP tu yang berkaitan dengan apa. Jadi yang ini World International Property Organization ni satu organisasi yang melindungi harta intelek. Ya, harta intelek tu macam kalau yang ni dia nak buat animation ni kan, mana animation tu adalah harta intelek dia, filem tu. Jadi itu adalah organisasi yang melindungi. Jadi negara macam contoh negara P ni dia merupakan ahli. Maknanya kalau ada company tu dia ada harta intelek dia di negara tu, maknanya dia orang kata dilindungi lah. Dilindungi dia punya harta intelek. Kalau yang tiada, kalau bukan ahli ni kan, maknanya dia punya harta intelek tu tak dilindungi di negara itu. Harta intelek tu adalah filem ke, lagu dia ke, apa yang dikeluarkan yang dia punya sendiri. Okay, jadi ini adalah maklumat-maklumat yang ada. Jadi berdasarkan maklumat ni dia bagi soalannya itu, nyatakan negara yang sesuai untuk menjalankan perniagaan secara atas talian dan beri justifikasi. Jadi banyak poin yang dia nak dekat situ ya. Yang pertama dia suruh nyatakan negara yang sesuai. Ini ya. Nyatakan negara yang sesuai dulu. Sesuai untuk apa? Sesuai untuk perniagaan atas talian. Lepas tu awak kena beri justifikasi. Kalau awak tengok kat sini dia ada 4 markah di situ. Kalau ikut pembahagian markah ya untuk yang cikgu tanda. 1 markah untuk negara ni yang awak nyatakan dan 3 lagi markah tu untuk awak punya justifikasi. Kenapa awak kata negara tu sesuai. Okay, semua benda tu kita boleh dapat daripada jadual yang diberi ni. Ya, jadual yang diberi. Okay, sebab cikgu tunjuk dulu. Kalau ada yang cikgu tanda, ada yang dia nyatakan ya, negara ni kita tak payah nyatakan P tu negara apa, Q tu negara apa, tak payah translate, kita guna je terms ni. Tapi ada yang di antara awak ya, jadi dia nyatakan P tu macam negara Malaysia ke, Q tu macam negara Arab ke, yang macam kita belajar dia ada negara apa kan. Jadi kat sini dia hanya letak nombor huruf di sini. Tak perlu ya, kita ikut je dia punya perwakilan yang dia beri ni ya, tak payah translate P tu negara apa. Kalau soalan tu tanya P tu mungkin negara apa, barulah kita jawab gitu ya. Okay, jadi ini soalan dia. Jadi kita nak jawab negara mana yang sesuai. Jadi nak tengok negara mana yang sesuai, awak kena tengok dia punya dia punya point yang ada tu. Okay, jadi kalau dia nak menjalankan perniagaan atas talian, kita tengok negara apa? Kalau negara P, dia ada undang-undang cyber. Okay, media sosial tiada sekatan dan dia merupakan ahli. Jadi dalam nak menjalankan perniagaan secara atas talian tu tak semestinya macam dia ada platform e-dagang dia sendiri ya. Kalau platform e-dagang tu macam
Macam Shopee, Lazada tu ya. Banyak juga meniaga atas talian tu dia meniaga dekat media sosial. Jadi kita tengok antara ni kan, kalau yang penubuhan undang-undang cyber, adakah meniaga atas talian undang-undang cyber tu penting? Kalau ada, kita tengok sini. Yang ni, kita rasa penting tak dalam perniagaan atas talian untuk undang cyber? Penting kan? Jadi kita tengok yang ada di sini. Okey, ini ada. Kalau tak ada tu, mana tak boleh lah. Okey, kemudian kawalan terhadap media sosial. Penting tak ada sekatan dekat media sosial tu? Kalau sini tiada sekatan, okey. Baguslah tak ada sekatan kan. Kita tak nak media sosial yang ada sekatan sebab kita nak kongsi. Kongsi perniagaan kita dekat pelbagai jenis media sosial. Yang masuk ada sekatan ya, macam ni ada tidak membenarkan capaian. Maknanya orang tak boleh nak langsung, tak boleh guna media sosial, Facebook ke Instagram ke, tak boleh guna langsung. Kalau yang tiada sekatan ni, maknanya bebas. Kan media sosial dia banyak, mungkin semua benda media sosial dia boleh guna. Yang ini ada tapisan kandungan internet, maknanya mungkin ada media sosial yang dia tapis certain kandungan dia, certain kandungan. Mungkin kandungan untuk niaga ke apa ke, tak boleh. Jadi itu. Jadi kita tengok yang sesuai sini, yang ni yang tiada sekatan. Okay, kemudian kita tengok WOIP. Okay, yang ni WOIP, yang mana yang benefit kepada peniaga tu. Mestilah yang mungkin yang dia merupakan ahli ya. Dia merupakan ahli. Kita tengok dia merupakan ahli. Okay, jadi kita tengok berdasarkan di sini yang mana yang bertanda semua. Jadi yang bertanda semua adalah negara P. Jadi kita boleh jawab kat situ, negara yang sesuai untuk menjalankan perniagaan atas talian adalah negara P. Jadi cikgu tunjuk skema jawapan dia. Dan berikan justifikasinya. Jadi kita nak justify kenapa, beri alasan ya, kenapa negara P itu sesuai. Apa poin yang kita nak masukkan. Jadi poin yang kita nak masukkan adalah 3 benda ni. Ni penubuhan undang-undang cyber, kawalan terhadap media sosial dan yang WOIP. Kita cuma jelaskan berdasarkan poin dia. Jadi cikgu tunjukkan skema jawapannya di sini. Okey. Ni skema jawapan dia. Kita tengok. Negara, negara P. Ya. P ni, bila awak jawab negara P tu dapatlah 1 markah untuk di situ. Okey, kemudian dia suruh jelaskan, beri justifikasi. Okey, ni awak nampak sini ya. Ni poin pertama, ni poin kedua, ni poin ketiga. Ada 3 situ. First, berkaitan dengan apa tadi poin yang pertama? Penubuhan undang-undang cyber. Kerana apa justifikasi dia? Kerana negara P mempunyai penubuhan undang-undang cyber. Okey, ini poin yang berdasarkan jadual. Okey, undang-undang cyber tu dapat beri apa kepada peniaga tu? Dapat melindungi penjual dan pembeli yang terlibat dalam urusan jual beli produk secara atas talian. Ya, dia ada ini apa dan kenapa di situ ya. Okey, itu poin yang pertama. Yang kedua, dia ada tidak mempunyai sekatan kawalan terhadap media sosial. Okey, ini apa dia? Inilah sekatan kawalan. Kenapa yang penting? Okey, membantu perniagaan dalam melakukan kerja-kerja promosi produk ataupun jawapan awak yang dirasakan sesuai itu bolehlah. Dan yang ketiga, poin dia merupakan ahli World Intellectual Property Organization yang akan melindungi hak atau intelek yang berdaftar dari dicetak, rompak dan dicuri. Ya, dia ada apa dan ini apa, kenapa kenapa. Dia ada sebab dia, poin di atas dan kita kena jelaskan, kena elaborate. Kalau awak jawab macam ni ya, kerana negara P mempunyai undang-undang cyber. Itu kerana dia tidak mempunyai sekatan terhadap media sosial. Ya, susah nak dapat markah penuh. Dia mesti ada apa dia dan kenapa. Dia mesti ada yang menyokong poin itu. Itu yang untuk cara jawab cara bahagian yang ini. Okey, itu soalan yang untuk first, yang untuk 4 markah. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni merangkumi 6 markah di sini.
Okey, jika pengusaha sebuah syarikat filem animasi beroperasi di negara S, kita tengok negara S, terangkan 3 implikasi kepada masyarakat dan negara. Okey, jadi kita tengok kena highlight apa yang dia nak, poin-poin pentingnya supaya awak tak tersasar ya dalam menjawab. Okey, jadi ni filem animasi beroperasi di negara S yang mana? Yang ini. Terangkan 3 implikasi kepada siapa? Masyarakat atau negara. Okey, itu yang kita nak jelaskan dalam poin kita. Jadi sini dia beri 6 markah. Jadi 3 implikasi. Bukan hanya senaraikan saja, mesti ada penerangannya. Okay, bila sebut implikasi ni sebenarnya dia ada implikasi positif dengan negatif ya. Positif dengan negatif. Masuk. Okay, positif dengan negatif kita boleh masukkan dalam poin kita. Kita boleh tambah-tambah lah. Okay, jadi kita tengok macam mana cara nak menjawab sini. Kita tengok dulu, kita kaji dulu negara S ni. Okay, negara S, penubuhan undang-undang cyber dia tak ada. Kawalan terhadap media sosial dia pun tiada sekatan, maknanya bebas dan dia bukan ahli property. Boleh intellectual, ini ya. Dia tadi intellectual atau intellect property organization. Dia bukan ahli WOIP. Jadi apa dia punya implikasinya? Jadi kita tengok berdasarkan skema jawapan yang diberi ni. Macam ni cara nak menjawab dia. Ni nampak macam panjang, pendek dia sebenarnya. Okey. Bila nak menjawab bahagian yang soalan-soalan yang bentuk beri penerangan panjang ni kan, awak jawab je dalam bentuk poin ya, pengan pendek. Nanti cikgu bagi tahu cara nak menjawab yang betul. Okey, jadi kita tengok poin dia. Okey, tadi negara S kan. Okey, jadi ni negara S. Ni poin yang pertama dia lah. Tidak mempunyai penubuhan undang-undang cyber. Okey, yang ini berdasarkan jadual tadi ya. Tidak mempunyai cyber. Dan juga bukan ahli WIPO. Okey, implikasinya. Okey, dia terus bagi poin dalam implikasinya. Poin yang pertama dia kata filem animasi yang dihasilkan tidak dilindungi hak cipta dan boleh dicetak rompak dan dihebahkan ke media sosial. Ini menggalakkan dan mewujudkan masyarakat yang tidak beretika dalam penggunaan komputer. Okey, ini dia punya implikasi yang pertama. Okey, awak tengok dia punya cara dia bagi poin. Jadi dia kata tak ada undang cyber dan bukan ahli IPO. Jadi bila tak ada undang cyber dan ahli IPO, apa yang terjadi? Filem animasi tu tak dilindungi. Jadi dia tak dilindungi dan dia boleh dicetak. Bila dia jadi cetak tu, apa kesan dia kepada masyarakat dan negara? Itu kena ada juga kesan kepada masyarakat dan negara. Jadi kesan dia adalah mewujudkan masyarakat yang tidak beretika dalam penggunaan komputer. Jadi poin awak dalam menerangkan ni mesti kena detail macam tu lah. Tak boleh lah awak jawab filem animasi tidak dilindungi oleh hak cipta, boleh cetak rompak ke media sosial. Macam tu je. Jadi dia kena ada, implikasi tu kena ada kesannya kepada masyarakat dan negara. Sebab dalam soalannya kena macam tu. Okay, yang tu yang pertama. Macam filem yang semua kebanyakan jawab dia kaitkan dengan kelucahan ya, filem animasi ni ya. Sebenarnya tak ada kaitan pun. Dia hanya menyatakan dia filem animasi, mana tak ada kaitan dengan kelucahan ke apa tu. Tak ada ya. Negara S tidak mempunyai penubuhan undang cyber dan bukan, ini yang poin tadi tu. Okey, jadi implikasinya yang kedua. Okey, melibatkan masyarakat yang tidak etika. Hak syarikat tidak dilindungi dan akan mengalami kerugian kerana cetak rompak telah menyebabkan kos pengeluaran filem animasi lebih tinggi dari keuntungan yang diperolehi.
sekaligus menjejaskan hasil pencukaian negara. Okay, yang ni dia kaitkan dengan implikasi kepada negara. Dia jejaskan hasil pencukaian negara. Jadi ni dia sentuh kat sini, syarikat merami kerugian. Jadi kesan dia kepada negara, hasil pencukaian negara terjejas. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga ni awak jawab ikut poin je, senang nak menanda. Syarikat-syarikat dan pelabur dari luar akan kurang keyakinan untuk melabur di negara kita. Okey, yang ni dia dia bagi ini implikasi dia, implikasi kepada negara, dan dia gunakan poin yang first tu adalah ni. Yang dia ceritakan ni, bila animasi tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, tu poin dia. Bila tak dilindungi oleh hak cipta tu, apa yang berlaku kat sini syarikat dia akan kurang keyakinan dan berlaku yang untuk melabur di negara kita. Sebab di kita yang ni negara S ni tidak dilindungi oleh WOIP. Jadi yang ni yang awak boleh jelaskan dalam penerangan awak Ada yang menjawab, dia menjawab ikut poin. Dia nampak bila tak ada dilindungi harta intelek tu kan, apa yang akan berlaku. Dia memang dia jelaskan macam ni yang dia nampak. Tapi kebanyakan antara awak, dia tak jelaskan dalam bentuk yang macam ni. Bila nampak je harta intelek animasi tu, patutnya awak boleh bayangkan mungkin dia kena cetak rompak. Bila cetak rompak, apa yang terjadi kepada syarikat tu, apa yang terjadi kepada negara. Okay, jadi sini apa yang perlu dielakkan dalam menjawab soalan yang untuk macam ni. Jadi first satu, tak jawab ataupun tinggal kosong. Apa-apa pun awak cuba je jawab, cari poin dalam soalan dan cuba jawab Okay. Kemudian dua, penjelasan awak tidak berpandukan atau berkaitan dengan bahan rangsangan. Okay, bahan rangsangan tu adalah yang jadual tu jadual tu. Maknanya awak mesti ikut ataupun follow berkaitan dengan jadual tu. Yang ketiga, jawapan tak cukup ataupun tidak mengikut markah Jadi awak bajet lah. Kalau markah tu 3, mungkinlah kena bagi 2 poin ke. Kalau markah tu 6 macam tadi dia ada minta 3 implikasi, maknanya ada 3 implikasi yang awak kena letak. Dan seterusnya tidak mengulas jawapan. Jadi awak hanya letak je jawapan awak berdasarkan poin dalam bahan rangsangan tu, lepas tu awak tak ulas pun, awak tak jelaskan pun. Jadi susah nak bagi markah di situ Jadi cuba elakkan kerana jawab soalan yang berbentuk penerangan dan suruh awak beri penjelasan yang macam tu Okay, jadi macam mana nak jawab? Jangan tinggal kosong tadi, cuba jawab. Itu pastikan jawapan berkaitan dengan bahan rangsangan tu tadi. Bilangan jawapan atau penerangan bergantung kepada markah. Awak tengok markah, bajet. Cukup dah poin awak tu untuk dapat markah penuh tu. Okay, ni lagi satu penerangan, 1 poin ataupun 1 perenggan. Macam ni, poin yang pertama tak 1 bahagian. Poin yang kedua letak 1. Jangan campur macam buat esei tu kan, dia macam panjang, dia semua awak campur poin-poin dalam tu Jadi bila awak buat poin yang macam ni, senang pemeriksa nak baca poin dan bagi markah. Jadi kita tengok soalan yang kedua pula. Sistem lampu ruang tamu menggunakan 2 input. Okay, di sini dia dah bagi dah tahu kita ada 2 input pada litalogi. Jadi ingat balik input tu penting dalam kita nak buat jadual kebenaran tu nanti dengan nak lukis lita. Jadual berikut menunjukkan syarat pada lita yang menghasilkan output kepada lampu tersebut. Berdasarkan rajah ni je lah, tak ada 13A First dia suruh tulis ungkapan boolean bagi penyataan logik yang diberikan dalam jadual di atas. Ungkapan boolean bila suruh tulis ungkapan boolean masih ada yang salah ada yang pergi jawab true lah, false lah. Mana yang tu tak ada kaitan pun sini. Dalam kita punya lita logik ni dia kan ada satu ungkapan boolean. Yang kedua kita akan buat lita, kita buat jadual kebenaran. Ungkapan ni yang dia punya macam ni kita terus buat ni lah. Okay, ungkapan boolean dia. Jadi kat sini output dia adalah F. Jadi kita akan cari F sama dengan apa? Tu ungkapan boolean. Jadi dia bagi sini jika A sama dengan on dan B sama dengan off. Dan sini dia guna dan.
Okay, sebelum ni cikgu dah cakap dah, kalau on, maknanya nilai dia akan A je lah. Kalau off, dia akan jadi bar. Bar. Jadi mana B bar. B bar off. Dan simbol dia adalah ni, point untuk darab. Atau simbol dia adalah tambah. Okay, ini pula jika A sama dengan off. Off maksud dia A bar. Dan titik B sama dengan on. B on tu sama dengan B biasa je lah. Jadi ini yang kita dapat translate berdasarkan penyataan ya, penyataan ini. Jadi kita translate pada ungkapan dia akan jadi F sama dengan first apa? A dot B. Ya, A dot B bar. Okay, tambah. Ya, ni tambah. Awak boleh buat dalam kurungan. Tak ada kurungan pun tak apa, tak salah. A bar dot B. Okay, itu pernyataan logik dia. Kita translate daripada ungkapan ataupun bahagian yang dibagi ni, penyataannya, dia boleh penyataan logik yang atas ni. Kita tukarkan sahaja. Ada ramai juga yang betul ni, tapi ramai juga yang salah. Okay, ingat ya, ungkapan logik, ungkapan boolean, macam ni lah rupa dia ya, macam ni. A, terak ni, A dot B bar tambah A bar dot B. Okay, betul. Okay, kemudian berdasarkan pernyataan ini, dia minta kita lukis lita logik. Bina lita logik. Dia cikgu tulis dulu F sama dengan A dot B bar tambah A bar dot B. Okay, macam mana nak lukis? Okay, kita boleh lukis berdasarkan ungkapan yang kita dah buat tadi, yang dah dapat tadi. Jadi kita tahu di sini yang terlibat A dengan B. A dengan B itu merupakan input dia. Jadi merupakan input. Jadi kan ni kita boleh lukislah input dia. Kita ada A dan kita ada B. Jadi first, macam mana cara nak lukis? A biasa dengan B bar. Bila ada bar, mana dia akan lalu simbol not dahulu ya. Lalu simbol not. Jadi kita pergi dulu A. Yang kedua B bar. Okay, B bar maknanya dia akan lalu not dulu. Okay, baru jadi B bar. Dan dia akan guna simbol apa? Kat sini simbol titik adalah simbol dan. Okay, jadi kita pun lukislah simbol dan. Okay, jadi situ adalah yang pertama ni. A dot B bar. Tengok sini ya, yang masuk sini A. Yang masuk sini adalah B. Sini akan jadi B bar. Dan sini simbol dan. Jadi A dan B bar. Okay, kemudian yang kedua. Ya, ni tambah tu. Kemudian kita akan buat ini. Yang kedua, A bar dot B. Jadi kita tarik daripada kaki dia. First A bar. A bar kita tarik daripada sini. Dan dia akan jumpa simbol not dahulu. Not. Kemudian B. B tu kita tarik saja daripada kaki B. Dan kena guna simbol apa? Bila dan, simbol dia begini. Jadi kat sini kita tahulah. Sini A bar. Dan sini adalah B. Okay. Ini kita dah ada dua get. Dan last kali dia akan lalu ni, tambah. Tambah ini, memang salah lah ni. Okay, dia akan selalu simbol tambah. Okay, tambah inilah yang dia akan lalu get atau ni. Get atau. Okay, ini. Ni tambah. Okay, ni F. Jadi ini adalah litar logiknya ya. Ini litar logik yang betul awak lukis. Ya, kalau awak betul ungkapan ini ya, ungkapan boolean yang awak buat tu, barulah awak boleh hasilkan litar logik yang betul. Cek balik cara ataupun simbol-simbol, pastikan betul sebab macam-macam simbol yang keluar ya. Ada lagi yang masih gunakan simbol yang salah. Jadi macam ni, cikgu bagi markahnya. Kalau yang ni cikgu bagi 1 markah.
Yang ni pun 1, yang ini 1. Ada input yang betul lah, input yang betul. Input cikgu bagi 1 lah, ni AB tu. Ni input yang ni, not tu betul. Jadi situ 5 markah. 1, 2, 3, 4. Oh ni 2 ni input tu. Jadi itu 5 markah di situ ya, nak hasilkan lita. Sebenarnya ini lita yang simple je berdasarkan ungkapan tu. Cuma bila ungkapan boolean awak salah, awak tak boleh nak hasilkan lita. Okay ni, yang ni okey juga, memang betul. Cuma bila sampai sini, bila sampai sini yang ramai yang salah. Ya, nak bina jadual kebenaran, buat tak betul lah. Jadi kita tengok ni, macam mana nak hasilkan jadual kebenaran yang betul. Kita nak berdasarkan apa? Kita berdasarkan ni, kita punya ungkapan ni. Kita punya penyertaan ungkapan apa tadi? Ungkapan boolean kita. Berdasarkan ini, macam mana kita nak buat jadual. Okay, first dalam kita nak bina jadual kebenaran, kita kena pasti input kita ada berapa tadi? Kita ada 2 input. Bila ada 2 input, kita ada 4 baris. Itu patutnya awak dah tahu dah. Kita garis dulu. Kita ada 2 input dan kita ada 4 baris. Jadi input kita apa? Input kita adalah A dengan B. Yang ini yang basic ya. Yang ini yang basic. Okay, ini yang basic. Patutnya 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, itu yang patut ada ya, yang basic. Okay, ni kalau ada yang sini, mana yang sini, cikgu bagi 1 markah. Ada benda itu je. Dengan betul, dapat 1 markah ya. Okay, kemudian kita nak buat apa? Kita akan selesaikan satu-satu bahagian ini sampailah kita dapat tambahkan 2 bahagian ni, dapat F tu ya. Jadi selesaikan satu-satu bahagian. Okay, yang pertama kita nak tengok A dan B bar. Okay, A kita dah ada. B bar kita tak ada lagi kan? Jadi sini kita boleh cari dulu. B bar, sekejap barang. Okay, kita boleh cari dulu. Terus ya ni, ada yang lain lah. Kita ada A dengan B. Kemudian kita ada B bar. Kemudian kita ada A bar. Jadi kita cari dulu yang A bar dengan B bar dia. Yang ni, 2 ni. Okay, sini ya. Kita cari dulu A bar. Kita cari dulu B bar. Okay, A bar macam mana nak cari? A kosong, jadi kalau A bar dia akan jadi nilai dia 1. A kosong, nilai A bar dia 1. A1 nilai A bar dia kosong. A1 nilai A bar dia kosong. Kita dapatkan dulu. Okay, B bar pula. B kosong jadi 1, B1 jadi kosong, B kosong jadi 1, B1 akan jadi kosong. Okay, jadi kenapa kita buat dulu A bar dengan B bar? Supaya senang kita nak cari A dot B bar tu nanti ya. Okay, jadi kita tengok sini. Seterusnya kita nak selesaikan yang ini. Ya, kita nak selesaikan sini. A dot B bar. A dot B bar. Jadi kita tengok A dot B bar, kita tengok A, kita tengok B bar. Kita tengok 2 ni dulu ya, 2 bahagian ni. Kita bandingkan antara 2. Bila dan, kena ingat balik syarat dan. Kalau dan, dua-dua nilai tu adalah 1, barulah output dia 1. Jadi kita tengok sini, 0 dengan 1. Okay, 0 dengan 1 output dia 0 lah. 0 dengan 0, output dia 0. Okay, ini 1 dengan 1, dia akan jadi output 1. Jadi 1 dengan 0, dia akan jadi output 0. Jadi kena tahu juga syarat dan tu kalau tidak awak akan dapat nombor yang ni salah lah. Okay, seterusnya kita tengok pula ungkapan yang kedua ni, A bar dot B. Kita selesaikan yang tu pula, A bar dot B. Jadi A bar dot B kita akan tengok 2 ini. Sama je dan 2, 2, 1 barulah dia punya output dia 1. Jadi kita tengok antara 2 ni. 2, 2, 1. Okay, 2, 2, 1 yang ini, bahagian ni. Jadi 2, 2, 1 output dia 1 lah yang ni. Yang lain tu kita letakkan je kosong. Sebab ingat syarat dan
kedua-dua input adalah 1, barulah output dia akan jadi 1. Jadi yang lain semua akan jadi automatik kosong. Okay, kita dah selesaikan bahagian ini. Kita dah selesaikan bahagian ini. Cuma kita nak buat final adalah tambah kedua-dua ini. Jadi untuk F, untuk output dia. Okay, F sama dengan A B bar tambah A bar B. Jadi kat sini kita akan tambah dua benda ini ya. Jadi F kita akan tambah, kita akan tengok yang ini sahaja. Jadi bila tambah atau salah satu tu satu, salah satu nilai ni satu, output akan jadi satu. Jadi kita tengok sini kan, ini ada satu, ini ada satu. Okay, ini kosong-kosong, jadi kosong lah. Kosong satu, okay, output jadi satu. Satu kosong, output satu. Kosong kosong, output kosong. Jadi inilah dia punya output dia F sama dengan 0110. Kalau yang ni dapat betul, satu markah di sini. Yang ni awak buat betul, satu markah. Ini pun betul, satu markah. Jadual kebenaran ni bila awak salah je nombor dekat sini contoh 0110 ada salah satu je terus salah bahagian ni. Tak boleh bagi markah. Dia kena semua ini kena betul. Okey, sekarang kita pergi kepada penormalan pula. Okay, tengok soalan penormalan. Okay, ni berdasarkan jadualnya, jadual pinjaman buku di pusat sumber SMK Indah Perman. Okay, jadi dia suruh hasilkan, sebenarnya simple dia nak hasilkan skema hubungan. Jadi kena tahu dulu skema hubungan bentuknya macam mana sebab macam-macam bentuk yang ada keluar juga yang ini. Jadi kita nak buat ni skema hubungan berasaskan teks. Skema hubungan berasaskan teks. Okey, jadi kita tengok sini yang pertama nak hasilkan skema hubungan dalam first normal form. Awak kena ingat apa yang awak kena buat. Satu, kita kena letakkan kunci prima. Dan yang kedua, kita kena pastikan jadual kalau kita nak lukis mesti dalam keadaan atomik. Kalau atomik tu setiap medan dia ada satu data sahaja kan. Okey, kita sambung yang ni. Macam ni kita nak tentukan, nak buat skema hubungan. Ingat lagi penulisan skema hubungan kena betul. Ya, awak dah lupa kot. Yang ni dalam kerja khusus pun kita ada buat skema hubungan ni kan. Okey, jadi first dia suruh hasilkan skema hubungan dia. Kalau dia suruh lukis jadual, baru awak lukis dalam bentuk atomik dia. Maknanya atomik tu maknanya awak kena bahagikan ikut bahagian dia. Jadi maknanya A01 dia ada A101, ini pun A101, ni pun Ali dan seterusnya lah. Macam tu awak tahu dah lah kan. Cuma sini dia nak skema hubungan sahaja. Jadi skema hubungan, kita akan guna skema hubungan berasaskan teks tu. Cuma yang bahagian ni kita nak tentukan mana satu medan yang menjadi kunci prima dia. Jadi kita kena tengok sini. Boleh tak pelajar ID dijadikan kunci prima? Kita tengok, tak boleh dia saja. Sebab apa? Ada data yang akan berulang sini. Macam A102, dia ada nama pelajar tu akan berulang 2 kali. Sebab dia ada pinjam 2 buku yang berbeza. Jadi ID pelajar sahaja tak boleh dijadikan sebagai kunci prima. Dia kena ada gabung dengan satu kunci yang lain untuk kunci, jadi kunci komposit. Kita pun tengok mana yang sesuai. Jadi kita tengok situ ID pelajar dengan kod buku sesuai kita letakkan sebagai kunci komposit untuk menjadikan rekod ini unik. Masuk unik tu bila kita tengok dua ni, setiap rekod dia tak akan sama itu unik. Jadi untuk hasilkan skema hubungan, nama jadual ni kita boleh letakkan sini dia kata jadual pinjaman. Kita boleh letak dia jadual nama dia pinjaman. Okey, ni penulisan dan ada buka kurungan Ini cara penulisan. Yang kedua kita tulis semua medan yang ada dalam jadual tu. First kita ada pelajar ID. Itu kita tetapkan sebagai kunci prima kena ada KP. Okay, ingat balik cara penulisan skema hubungan. Yang KP kita buat dalam bentuk macam ini. Kemudian kita ada nama pelajar. Kita ada tingkatan. Kita ada kod buku.
kod buku sebagai KP. Tandakan. Kemudian nama buku, pengarang, boleh kamu tulislah ya. Pengarang, ID kategori, tarikh pinjam, tarikh hantar. Tutup kurungan. Jadi ini adalah skema hubungan untuk first normal form. Pastikan dia ada satu nama jadual ni. Dia ada nama jadual. Yang kedua, kunci prima kita kena tetapkan sebagai KP. Yang ni penulisan KP adalah begini. Dan letakkan semua medan yang ada. Itu dalam first normal form. Kemudian dalam second normal form, kita akan pecahkan mengikut kunci prima. Bila ada kunci komposit tu nanti, dia akan jadi ada satu jadual gabungan KPKA, kalau awak ingat KPKA tu. Dia akan jadi kat sini sebenarnya dalam 2 NF dia akan ada 3 jadual. Jadi kita tengok kunci prima yang atas tadi apa? Kita ada pelajar dengan buku. Jadi kita bahagikan jadual kita ikut kunci prima tadi kan, pelajar dahulu. Okay, dalam pelajar apa yang ada? Kita ada pelajar ID, yang ni kita tetapkan dia sebagai KP. Okay, kita ada nama pelajar dan tingkatan. Okay, itu satu. Yang kedua, buku pula. Buku pula. Okay, kita ada table. Yang kedua, table buku. Kita ada kod buku sebagai KP. Dia ada nama buku, pengarang, ID kategori dengan kategori. Okey, itu jadual yang kedua. Okey, jadual yang ketiga adalah apa? Yang inilah yang tertinggal ni ada pinjaman. Jadi dalam pinjaman yang akan ada KP, KA ya, dia ada kunci komposit tu. Jadi kita letakkan yang first kita ada pelajar ID. Jadi pelajar ID ni merupakan KP, KA ya, kunci komposit sebab dia yang akan gabungkan atau hubungkan dengan jadual atas ni ya. Dan satu lagi kita ada kod buku pun KP, KA. Okay, kemudian tarikh pinjam, tarikh hantar. Okay, itu. Bila kita buat 3 jadual macam ni pastikan setiap jadual tu dia ada hubungan dengan jadual yang lain. Okay, tengok sini ya, pelajar ID, ni kod buku. Pelajar ID dia gabung dengan yang atas ni, kod buku dia gabung dengan jadual bawah ni. Okay, kita nampak ya, setiap jadual tu dia ada relationship dengan jadual yang lain. Okay, itu untuk 2 NF. Okay, untuk 3 NF, kita tengok satu-satu jadual ni ya, dekat bahagian mana ataupun dekat jadual mana yang ada kebergantungan fungsi transitif. Jadi bila kita tengok di sini, kita tengok, oh rupanya kategori dengan ID kategori ni ya. Mana kategori dia bergantung kepada ID kategori. Mana jadual buku ni ada kebergantungan fungsi transitif. Jadi kita akan pecahkan dalam jadual buku tu dalam 3NF. Jadi bila kita pecahkan, kita ada buku. Okay, situ ada kod buku sebagai KP. Kita ada nama buku. Kita ada pengarang. Kita ada ID kategori ya. ID kategori ni sebagai KA. Ya. Kemudian dia akan sambung dengan jadual apa? Dia akan ada hubungan dengan jadual apa? Jadual kategori yang kita dah pecahkan tadi. Kita pecah jadual kategori, kita akan ada ID kategori as KP. Dan satu lagi kita ada kategori. Kalau awak tengok ini dia akan sambung dengan ni lah. Dua ni dah sambung. Lepas itu kita dah pecahkan jadual buku ni. Kita dah pecah jadual buku. Yang 2 jadual lagi yang tinggal ni, kita hanya tulis balik. Tulis balik jadual apa tadi? Jadual pelajar dan jadual
pinjaman. Pelajar dan pinjaman. Tak ada perubahan. Hanya tuliskan semula jadual pelajar dan pinjaman, salin balik. Dalam 3NF kena ada 4 jadual ini. Ya, sini 4 markah, sini 4 jadual. Sini 4 markah. Sini 3 dan sini 2. Sini 2 markah. Cikgu tengok bagi markah daripada kalau KP awak tu ada tandakan dengan betul. Ini bahagian penormalan. Jadi awak kena tengok, kaji betul-betul jadual ni ya, barulah awak buat penormalan yang begini. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Kalau ada terus tanya. Oh ni ada lagi. Dekat situ dia suruh lukis 2 jadual yang telah ternormal. Bila dia kata telah ternormal, itu adalah pada peringkat 3NF. Ya, 3NF. Jadi kita pilih 2 jadual pada peringkat 3NF tu dan kita lukis jadual dia dan dengan data yang lengkap. Data yang lengkap tu mana dapat? Dapat daripada atas. Ni data di sini. Kita hanya masukkan dalam jadual kita. Okay, jadi kat situ dalam bahagian B tu awak boleh lukis jadual apa yang boleh lukis. Awak boleh lukis jadual buku, kategori, pelajar, pinjaman. Salah satu jadual lah, dua. Contoh cikgu tunjuk yang senang, kategori. Contoh awak nak ambil kategori jadualnya. Dekat dalam kategori dia ada 2 medan. 2 medan, yang pertama ID kategori dan yang kedua kategori. Jadi pun kita tulislah ID kategori. Yang kedua kategori. Okay, mana dapat data? Tengok balik dalam jadual di atas kategori. Kita ada kategori apa? Okay, ID kategori. Kita tengok, kita ada 1, kita ada 2 dan kita ada 3. 3 kategori sahaja. Jadi data kita yang dalam jadual 3NF ni tak akan berulang ya. Kita hanya tulis 3 kategori sahaja yang ada ikut jadual tu. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan apa kategorinya? 1 adalah ilmiah, 2 novel, 3 fiction. Jadi pun kita tulis 1 ni ilmiah, 2 novel, 3 fiction. Okey, itu contoh jadual lah, contoh jadual dengan data yang lengkap. Kalau awak nampak ni jadual ni dia tak ada pengulangan ya. Ingat dalam 3NF tak akan ada pengulangan. Tak perlu awak salin balik macam ni ya kategori. Bukannya awak salin semua ini balik kategori yang ada macam berulang-ulang. 2 novel ini ya, 3 fiction. Awak ulang ikut yang ni balik. Tak Jadi kita tengok macam ni apa kategori yang ada. Sama juga macam jadual pelajar. Jadual pelajar kita ada ID pelajar. Pelajar kita ada berapa orang je? 1, 2, 3, 4. Mana data dalam jadual awak tu akan ada 4 saja. Tentang Ali, Lidong Wok, Suhana dengan Damia ini ya. Tak perlu nak ulang Cak Ali tu ada 2 kali, tak perlu. Itu untuk yang B ya, lukis 2 jadual. Yang jadual satu lagi tu awak pilihlah mana-mana jadual yang dalam 3NFT dan awak lukis ikut data. Nanti cikgu akan share dia punya contoh jawapan dia nanti. Okay, sekarang kita proceed yang last sekali. Okay, yang ni pula last question. Okay, ini untuk lukis ERD. Bila ERD tu awak patutnya dah boleh bayang dia ada dia punya rajah dia, rajah entiti, rajah attribute, rajah hubungan dia. Jadi dibagi soalan dia, Kolej Mahmudiyah Merdeka Pengajar Berjaya, rajah menunjukkan hubungan pelajar kolej dengan kursus yang diambil. Okay, berdasarkan yang di atas ini, dia suruh kita lakarkan ERD lengkap yang mengandungi perkara-perkara ini dalam ERD. Sebab ERD dia memang ada perkara-perkara itu. Cuma sebelum kita nak hasilkan ERD, kita kena tahu ya, ni entiti kan. Entiti tu, setiap entiti tu dia berhubung dengan entiti yang entiti mana ya, barulah kita boleh buat dia punya ERD. Okay, jadi kita tengok sini ya, sebelum awak lukis ERD, awak kena tentukan dahulu
entiti tu bersambung dengan entiti yang mana. Jadi cara kita nak buat, okey, pertama kita tengok sini ya, kita gariskan dahulu kunci prima dia bagi setiap entiti. Okey, ni jadual pelajar, ini kunci prima dia, nombor pelajar. Tutor, kursus, nombor kursus, dan grade kita ada nombor pelajar dengan nombor kursus. Ini kira KPKA lah, cikgu tak dua ni ya. Tu untuk simbol KPKA. Okey, kita dah garis dah kunci prima. Kemudian kita nak cari kunci asing. Tujuan kita nak gariskan kunci asing sebab apa? Kunci asing tu yang menunjukkan entiti tu akan bersambung dengan entiti yang mana ya. Sekarang ni kita tak tahu pelajar tu sambung dengan tutor ke, pelajar tu sambung dengan kursus ke, kita tak tahu lagi. Jadi macam nak tahu, kita kena tengok dulu sambungan dia daripada mana ke mana. Okey, jadi kita nak cari kunci asing pula. Kita tengok ya, ada tak entiti yang ini sebagai kunci prima ni ada dekat jadual lain. Kita tengok sini nama pelajar, jam kredit, GPA, nombor tutor. Okey, nombor tutor. Okey, ni nombor tutor dia kunci asing. Sebab apa? Dia merupakan kunci prima bagi jadual ni. Okey, jadi first kita dah jumpa dah sini. Jadi table pelajar dia akan bersambung dengan table tutor. Sebab dia bersambung ingat sambungan melalui kunci asing. Okay, kita cari lagi kat sini nama tutor, nombor khusus, jam kredit, nombor pelajar, nombor khusus. Okey, ni tak ada. Okey, sini nombor pelajar dengan nombor khusus. Ni nombor pelajar dengan nombor khusus. Jadi nombor pelajar grade ni dia akan sambung dengan table pelajar. Khusus dia akan sambung dengan table khusus. Grade. Okey, ini sambungan dia ya. Awak nampak kita cari sambungan berdasarkan kunci prima ni ya. Kunci prima kita tengok medan kunci prima ni ada tak dia dekat jadual lain. Okey, kat sini kalau awak nampak sini jam kredit ni sini jam kredit, sini pun jam kredit. Jam kredit dengan jam kredit dia tak ada sambungan. Sebab apa? Ini bukan merupakan kunci prima Ini bukan kunci prima jadi tak payah nak sambungkan dia. Jadi kita akan nampak di sini Lepas kita dah garis itu barulah kita nampak table mana bersambung dengan yang mana. Ya, jadi sini awak akan nampak pelajar dia akan ada relationship dengan grade. Okey, kemudian pelajar dia ada relationship dengan tutor. Kursus akan ada relationship dengan grade. Jadi bila kita dah kenal pasti yang itu, barulah kita boleh buat ERD dengan betul. Dia punya relationship ataupun hubungan dia betul. Tak adalah relationship dia dengan entiti yang salah. Okey, jadi dah dapat tu baru kita boleh buat ya. Okey, first pelajar sambung dengan apa tadi? Pelajar dengan tutor. Okey, apa hubungan antara pelajar dengan tutor ni? Okey, contoh kita boleh lukis tadi. Lukis simbol mesti kena betul. Bila simbol entiti, kita akan simbol dengan petak ni Ramai juga yang buat simbol yang salah. Okey, pelajar. Okey, kita buat dulu dia punya tutor. Ya, kita tak payahlah lagi letak dia punya attribute je, kita buat dulu hubungan dia. Pelajar berhubung dengan tutor. Jadi apa lagi yang berhubung dengan pelajar ni kita tengok dengan tutor. Kemudian pelajar berhubung dengan grade. Okey, jadi pun kita pun sambunglah pelajar ada relationship dengan grade pula. Okey, tu dah hubungan dia. Kita tengok lagi. Okey, pelajar grade. Okey, grade dia sambung dengan apa pula? Grade sambung dengan kursus. Jadi dekat grade ni dia akan jumpa, dia akan berhubung dengan kursus. Okey, dah cukup dah, kita ada 4 entiti. Okey, 4 entiti. Cuma kita nak tentukan sekarang ni, kita nak masukkan dia punya hubungan. Kita nak masukkan dia punya attribute dan dia punya kekardinalan. Okey, dalam ERD sebelum ni cikgu dah cakap,
Kalau awak tak letak kunci asing, attribute kunci asing, tak ada masalah. Kalau letak tak ada masalah, tak letak pun tak ada masalah. Okay, jadi dah buat benda ini, dah tahu dah hubungan dia tu betul, barulah kita lengkapkan. Okay, contohnya pelajar dia punyai tutor. Tengoklah dia punya nama hubungan sesuai. Pelajar terima grade. Grade ada kursus. Jadi kita penuhkan attribute dia. Pelajar dia ada. Okay, attribute kita gunakan simbol ini simbol tu. Pelajar dia ada nombor pelajar. Okay, satu yang penting dalam BRD, kita kena nyatakan attribute kunci prima. Nak nyatakan attribute kunci prima, nak tunjukkan dia macam mana? Tunjukkan dengan gariskan pada attribute kunci prima. Ini penting ada markah ya. Gariskan attribute kunci prima, barulah betul yang ni ya. Ni attribute kunci prima kena gariskan. Kita tunjukkan dengan cara garis. Kalau tak tunjuk garis, salah ya. Cikgu tak bagi markah situ. Okay, ni attribute dia, kita ada GPA. Kita ada nama pelajar. Dan kita ada jam kredit. Okay, kita masukkan je semua attribute yang ada. Okay, kemudian tutor. Kita ada apa dalam tutor? Kita ada nombor tutor. Okay, nombor tutor ni sebagai kunci prima, kena garis. Dan kita ada nama tutor. Okay, kemudian grade. Grade. Kita ada nombor pelajar. Kita ada nombor apa? Nombor khusus. Kita ada nombor khusus. Nombor khusus. Dan kita ada grade. Okay, kalau awak perasan ya, dalam grade ni dia ada KPKA ya. KPKA. Jadi dalam KPKA, cara kita nak wakilkan dia, kita garis. Dan kita ada simbol macam ni. Garis. Garis simbol ni. Yang garis panjang tu merujuk pada kunci prima. Garis putus-putus tu merupakan kunci asing. Jadi bila dia KPKA, kita buat simbol yang macam ni ya. Garis panjang dan garis putus-putus. Ini menunjukkan dia merupakan KPKA. Okay, last one kita ada khusus. Kita ada sini nombor khusus. Digariskan sebagai KP. Kita ada jam kredit. Kita ada nama khusus. Okay, itu dia punya PRD. Tapi tak lengkap lagi sebab kita tak tunjukkan dia punya kekardinalan. Jadi kita tentukan sini kekardinalan dia. Jadi yang ni cikgu tak ada nak tengok sangat lah dia punya kekardinalan dia. Jadi sini satu pelajar, satu tutor kan. Satu tutor dia boleh banyak pelajar. Satu pelajar dia ada banyak grade. Satu grade dia ada banyak khusus. Okey, yang ni kita panggil kekardinalan. Kena ada pada ERD awak, barulah ERD awak lengkap. Sebenarnya benda ni nak membantu awak nak melukis ERD dengan lengkap ya. Sebab yang dia lengkap dia mesti ada entiti, mesti ada attribute, mesti ada perhubungan antara entiti tu. Ada attribute kunci prima, attribute kunci asing ya, boleh letak ataupun tidak, dan kekardinalan. Barulah lengkap kita punya ERD macam ni. Kebanyakan yang salah, dia salah bila dia hubungan di antara entiti tu salah. Hubungan. Macam dia gabungkan terus pelajar dengan khusus. Pelajar ada khusus. Mana situ hubungan dia salah ya, sebab kita kena tentukan hubungan daripada soalan ni macam ni. Sebelum kita buat ERD, kena buat dulu. Tentukan entiti tu berhubung dengan entiti mana, barulah kita boleh lukis dengan betul.